Pendengar Misteri Jam 12, Azizul memberitahu ketika dia memandu di lebuh raya EDL, ya, Eastern Dispersal Link kalau tak silap saya. Beliau menceritakan kejadian ini berlaku ketika hari hujan. Pada waktu malam hari hujan. Jadi hujan malam memang tak banyak kenderaan yang lalu dekat laluan lebuh raya EDL ini. Saya dalam perjalanan nak pulang ke rumah, dan waktu itu saya juga dalam keadaan penat, dalam keadaan mengantuk. Jadi saya pandu pun tidak begitu laju, ikut lorong sebelah kiri, pandu perlahan dengan cuaca hujan yang lebat dan susah untuk saya lihat pada malam yang disebutkan. Katanya Azizul, sedang memandu ni mata saya terkebil-kebil, saya menguap tak henti-henti. Ngantuknya, ya Allah, cepatlah sampai. Pendengar Misteri Jam 12, Azizul memberitahu, sampaikan satu ketika ni saya dah tak boleh teruskan memandu. Sebabnya saya dah tertutup dan terlelap mata saya beberapa kali. Dan ini amat berbahaya untuk saya dan pengguna jalan raya yang lain. Jadi akhirnya saya pandu dan cari tempat yang sesuai dan selamat untuk saya berhentikan kenderaan saya di tepi jalan. Akhirnya sampai juga dekat satu sudut di lebuh raya EDL. Saya pun dengan perlahan-lahan masuk impit kiri dan terus berhentikan di tepi jalan. Saya tekan, ya, lampu kecemasan, isyarat lampu kecemasan, iaitu hazard light. Tekan dan saya tarik handbrake. Kemudian katanya Azizul, kerusi tempat duduk tu saya kebelakangkan dan terus nak lelapkan mata untuk berehat seketika. Saya pun tarik. Terus dalam hanya beberapa mungkin saat, saya dah rasa saya dah terlelap. Saya rasa saya dah pun masuk alam tidur, Kisi. Begitu penatlah saya pada malam yang disebutkan. Jadi saya tak pasti berapa lama saya tidur. Saya tidak pasti. Tapi saya terbangun, ya, terbangun kerana radio dalam kenderaan saya dihidupkan dengan sendirinya. Begitu kuat, suara radio dapat kedengaran, Casey. Tengah tidur ni, dengar bunyi hujan kuat. Kemudian radio makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat dan semakin kuat. Bila saya bangun, saya terperanjat. Siapa pula yang hidupkan radio ni? Saya cuba buka pintu sebelah kiri dengan kanan dan bila tengok, pintu tu masih dikunci. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Jadi akhirnya saya dah dapat tidur seketika dan saya rasa lebih segar lah. Ini dipanggil power nap. Saya pun tarik kerusi balik untuk tegakkan supaya dapat duduk. Dalam keadaan saya sedang tarik kerusi untuk menegakkan kerusi, saya ternampak Kisi bahagian tempat belakang saya. Betul-betul tempat duduk di belakang pemandu. Saya dapat lihat susuk tubuh sedang duduk di belakang kenderaan saya. Di tempat duduk belakang, katanya Azizul. Tengah tarik. Jadi bila kita tarik ini, saya ni secara katanya natural akan pandang sebelah kanan. Sebelah kanan tu adalah lever, tempat kita tarik ke atas dan seat tu akan bangkitlah berdiri. Jadi bila saya tengok sebelah kanan nak tengok bawah ni, saya ternampak imbasan daripada bahagian belakang. Dan saya nampak dengan jelas kasar Azizul kelibat seseorang sedang duduk di belakang kenderaan saya. Saya terhenti seketika. Saya tidak bergerak. Malah kerusi itu daripada keadaan baring terus naik ke atas dengan begitu mendadak sebab tak sempat saya nak menahan. Jadi bila dah berlaku perkara itu, saya tertanya-tanya diri saya, adakah perlu saya tengok ataupun tidak? Akhirnya saya tawakal, Kisi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun toleh ke belakang, kata Azizul. Bila toleh, sememangnya tidak ada apa-apa pun di belakang. Mungkin hanya khayalan saya yang pada waktu itu dalam keadaan, ya, khayalan beliau yang pada waktu itu dalam keadaan mengantuk dan penat. Jadi okeylah, dah tarik handbrake, okey, mungkin salah pandang. Saya pun tegakkan balik dan apa yang terjadi berikut ini, bila saya baring, dekat belakang saya ni ada satu bantal panjang. Dalam kereta saya memang ada satu bantal. Jadi saya nak alihkan bantal di belakang saya ni ke seat passenger bahagian depan, ya. Beliau ceritakan, jadi bantal tu panjang, nak alihkan sekali. Bantal tu terkena pada rear view mirror, cermin untuk tengok belakang, terkena, terlanggar dan cermin tu menyengit sedikit.
letak apabila saya nak betulkan cermin tu balik. Saya pegang dua tangan kiri dengan kanan, pegang cermin rear view mirror ataupun cermin untuk pandang belakang. Saya alihkan sedikit. Dalam keadaan posisi cermin tu sedang dialihkan, saya ternampak sekali lagi imbasan dekat belakang. Ada orang, wajahnya hitam menggelupas, rambutnya panjang sangat-sangat, sedang duduk di tempat duduk belakang kenderaan saya. Tengah adjust, anda bayangkan. Astagfirullah. Saya tercungap-cungap dibuatnya. Saya pandang belakang. Susuk tubuh yang disebutkan memang tidak lagi kelihatan. Bayangkan pendengar Ria 897. Lalu saya terhenti sejenak. Terhenti seketika. Tak berani nak saya pandu. Saya duduk, cuba tenangkan diri, tenangkan hati. Barulah saya tinggalkan kawasan tepi jalan yang saya henti untuk tidur seketika. Pendengar Ria, akhirnya sekitar jam 11 lebih malam saya sampai betul-betul di luar rumah saya. Di luar rumah. Saya masuk memandu ke dalam, kata Azizul, ke dalam rumah. Jadi sebelum saya masuk dalam rumah, saya kena keluar, buka pintu besi. Jadi saya pun keluar, buka pintu besi, masuk balik dalam kereta, pandu masuk dalam. Bila sampai dalam, bangun balik keluar, tutup pintu besi, dan barulah saya boleh angkat barang dan masuk ke dalam rumah. Jadi apa yang berlaku, bila masuk dalam rumah, mak saya ni sedang duduk dekat ruang tamu, kata Azizul. Kemudian mak saya ternampak saya, katanya, Azizul, bawa balik kau di mana ni? Lambat balik kerja. Saya pun cakaplah, mak, tadi dekat lebuh raya tu hujan lebat, mak. Saya pula mengantuk, tak tahan sangat. Dan kemudian mak saya cakap, Zul. Ya mak. Sorry lah mak, tengah tengok handphone lah, kata Azizul pada mak. Kemudian, kau biarkan kawan kau kat dalam situ. Kau ni memang tak biar Saya pusing belakang, memang tak nampak sesuatu dalam kenderaan saya. Tapi mak saya kata dalam kenderaan saya ada kawan saya yang sedang duduk. Kenapa saya tinggalkan dia seorang-seorang? Kau nak keluar lagi ke lepas ni? Saya terdiam. Saya tengok lagi. Mak, dekat kereta tak ada orang lah mak. Kemudian mak saya berdiri, pergi dekat pintu dan tengok, perhatikan. Memang sebenarnya tidak ada sesiapa pun. Bayangkan mendengar Ria 897. Keesokan harinya, saya teringat balik tentang kejadian malam semalam. Saya bertanya pada mak, dan mak memberitahu yang dia nampak dengan jelas. Wajahnya sama. Katanya seperti dengan apa yang pernah saya nampak satu ketika dahulu, juga ketika saya memandu di lebuh raya EDL. Tanya daripada Muhammad Irwan berkongsi kisah ini. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi satu kejadian ini berlaku kepada anak gadis saya. Setiap malam kalau dia bercakap di telefon dengan kawan-kawan, dia suka berdiri dekat tingkap. Malam-malam hari dia berdiri dekat tingkap, cakap dekat telefon. Saya dah ingatkan dia banyak kali, kalau berbual di telefon, boleh tak jangan diri dekat tingkap. Nak pada waktu malam. Tapi dia tak pernah nak dengar kata. Kadang-kadang nanti dah tegur baru masuk. Kalau tidak, habitnya dekat tingkap. Tak tahu apa yang ada dekat tingkap. Tapi itulah yang anak gadis saya, kata Cik Irwan, suka lakukan. Jadi sampaikan pada satu hari, apa yang berlaku, anak saya ni dipendekkan cerita, terkena rasukan KC. Malam-malam hari, pada waktu maghrib, saya ingat lagi pada waktu itu. Saya ni kalau waktu maghrib, masuk waktu maghrib ni, rumah semua tingkap, pintu saya akan tutup. Azan akan berkumandang, saya pun akan ambil wuduk. Sambil itu juga saya akan ketuk lah. Kalau bilik anak saya ada orang, saya akan ketuk pintu bilik untuk ingatkan mereka untuk solat maghrib. Nak solat maghrib bersama-sama, solat jemaah ataupun solat solo lah, kata Encik Irwan. Jadi saya cuma ada dua orang anak, seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Anak lelaki saya, kata Cik Irwan, sedang menjalani perkhidmatan negara. Jadi tinggal anak gadis saya yang berusia 15 tahun pada waktu itu. Saya pun pergi biliknya. Sarah. Jadi saya pun
untuk beberapa kali anak tak buka pintu. Yalah, saya tak pasti ke si anak saya pun dah besar. Jadi tak baik untuk saya menerjah masuk terus buka pintu. Saya ketuk dulu. Mungkin dia sedang salin pakaian, mungkin sedang tidur. Jadi saya pun toleh dan melihat isteri saya yang baru keluar dari tandas sedang ambil wuduk awal tadi. Sayang, you tengokkan sayang, Sarah ni tidur ke? Ayolah bang. Jadi isteri saya pun pergi dekat pintu. Sarah, ni ibu nak masuk Isteri pun buka pintu. Bila isteri tolak pintu, saya dengan isteri saya nampak anak gadis saya, Casey. Anak gadis saya sedang berdiri dekat hujung tembok dekat penjuru tembok dalam bilik, sedang berdiri sambil badannya hayun depan belakang, depan belakang, depan belakang, dan perkara itu diulangi dan terus diulangi untuk beberapa kali. Saya tengok anak saya masuk dalam. Sarah, kenapa dengan Sarah ni, Sarah. Jadi saya pun pegang bahu anak saya, Sarah. Dia tepis dan mengatakan cheese, macam marah terhadap saya. Saya pegang di bahu. Kemudian dia toleh tengok saya. Dia senyum aja, badan ke depan ke belakang. Dan kita, kata Cik Irwan, sebagai ibu dan ayah, orang yang paling rapat dengan anak sendiri, kita tahu, Casey, wajah air muka pada anak saya bukanlah wajah air muka anak saya. Sarah. Kenapa ni, Sarah? Bayangkan pendengar Ria. Katanya Cik Irwan bila dia menegur anaknya, kenapa, akhirnya ia bersuara, tetapi ia mengeluarkan hasil yang menakutkan sangat-sangat. Hasil suara garau tu membuat Encik Irwan rasa takut. Kemudian saya pun arahkan saya, nasib baik dalam rumah ada air zam-zam. Jadi air zam-zam masuk dalam cawan sedikit, saya pun ambil air itu. Sebelum saya mula merenjis, dia terus toleh tengok saya, anak saya ni toleh tengok saya dan katakan, Abah, kenapa bah? Alhamdulillah, Sarah. Kenapa dari tadi itu? Adalah kepala Sarah pening. Kemudian anak saya duduk di atas katil. Saya pun serahkan air ni kepada anak saya untuk minum ni. Tak apa, Sarah minum ni. Tengah nak pegang ni, nasib baik saya pegang cawan tu kuat. Anak saya tepi. Saya hampir terlepas cawan tu. Air tu agak termercik sedikit. Kemudian, Sarah, kenapa ni? Jangan kasih aku minum air tu. Sarah, apa urusan kau? Mana anak aku? Ini waktu maghrib. Lebih baik engkau serahkan balik anak aku pada aku. Mana anak aku? Sarah, Nur Sarah binti Samsudin, keluarlah engkau. Dan aku haramkan engkau daripada menduduk tubuh anakku. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Punyalah kuat, punyalah menakutkan, bunyi yang dibuat. Kemudian dia renung tengok saya, seolah-olah macam tak puas dengan saya. Saya terus membaca surah, kisi baca. Anak saya masih lagi dalam keadaan tertidur, masih lagi dalam keadaan dirasuk. Jadi pendengar Ria, setelah hampir nak dekat sejam lebih saya duduk dalam bilik dengan anak, macam-macam perkara yang saya ikhtiar baca surah tu, cuba buat ini, cuba buat itu, dan akhirnya Casey, benda tu panas, menjerit kesakitan. Sebabnya saya tekan telapak kaki anak saya. Saya tekan telapak kakinya di bahagian tengah. Kemudian sambil tu saya baca, sakit. Sambil dia sakit tu saya tanya soalan, baru dia akan jawab. Dia nangis, Kizi, menangis. Aku nak tanya kau,
Kenapa kau datang ganggu keluarga aku? Kenapa kau datang ganggu anak aku? Apa urusan kau? Dia terus menangis. Saya ulang lagi. Dan saya makin lama makin tekan, makin dia sakit. Barulah dia jawab, anak kau waktu maghrib suka duduk dekat tingkap. Malam-malam hari pun suka. Aku suka dengan anak kau. Penjelasan yang diberikan oleh makhluk yang merasuk tubuh, rupanya anak saya ni suka dekat tingkap dapur. Waktu maghrib ke waktu malam sibuk berbual dekat telefon. Maka itulah anak saya telah pun terkena gangguan ini. Katanya, entah benar ataupun tidak. Tapi terima kasihlah diucapkan. Terima kasihlah. Dan selamat tengah malam. Kata Encik Irwan, setelah dia tekan, benda tu meraung. Akhirnya keluar daripada tubuh anaknya. Anaknya pingsan. Ambil sedikit air zam-zam, lap pada wajah, berikan minum. Anaknya tersedak, bangun, dan terus anaknya memeluk tubuh abahnya pada waktu itu. Bayangkan sekeluarga, katanya di sini Casey, syaitan nak menyesatkan kita macam-macam cara. Saya dengan isteri sampaikan terlepas nak menunaikan solat maghrib pada malam itu. Terlepas Casey. Jadi saya terpaksa melakukan solat qada. Sebabnya memang tidak disengajakan, dalam keadaan darurat anak saya perlukan pertolongan. Tapi Alhamdulillah dapat diselamatkan. Terima kasih. Dan selamat tengah malam.